الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pagi ini Allah kejutkan kita kembali daripada mati sementara dan diberinya kita peluang lagi untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menambah amal ibadah kita, untuk membetulkan akidah kita, untuk memperbanyakkan lagi ibadah kita, untuk memperbaiki akhlak kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum hari ini. Dan akan bertambah kebaikan itu dari masa ke masa sehinggalah Allah jemput kita ke hadratnya nanti. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diterima Allah penghambaan kita dan dapat kita keselamatan dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita nak baca muka surat berapa? Muka surat berapa? 9. Entahlah, saya bukan kira. Nak kan cepat habis, khabar muka surat 300. Bukan habisnya. Kalau tidak, khabar muka surat 2 atau muka surat 1. Jadi pagi ni muka surat 9. Ya. Rumi Jawi berapa? 6. Tak boleh. Saya buat Jawi. Muka surat 6. Okey. Fadilat ilmu. Muka surat 8. Okey. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu itu yang kita mengaji ni, yang kita belajar ni, yang kita baca ni, apa kelebihannya? Apa hendakkan ilmu itu? Dan orang yang ada memiliki ilmu yang kita belajar pada pagi ni, apa kelebihannya berbanding dengan orang yang tak ada ilmu? Ini yang kita nak baca pagi ni. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu amat banyak berbenar-benar yang tersebut di dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dalam asar sahabat pun ada, tabi'in pun ada, tabi'in pun ada. Ulama-ulama pun ada yang nyebutnya kelebihan orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tu. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Dengung tu, minkum. Nun mati jumpa dengan kaf, yarfa'. Ngajar tajwid pula pagi ni. Wallazina utul ilma darajat.
Artinya mengangkat. Dia bukan mengekat tu, mengangkat. Lepas tu ada lagi satu nga tu. Min nga nga kapta. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Tidak akan tinggi pangkat di sisi Allah ada dua. Yang pertama mesti beriman. Imannya mesti diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Allah mesti iktiraf dia sebagai hamba-hambanya. Tinggilah pangkat itu di sisi Allah. Di akhirat nanti dia akan dapat pangkat yang tinggi. Al-muflihun, al-faizun, al-muttaqin, al-muqarrabin, al-abrar, ashabul yamin. Yang mana tak ada, cek apa? Itu pangkat yang disediakan oleh Allah di akhirat. Lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia ni. Di dunia ni ada juga pangkat, ya, lieutenant, lagi, lagi apa lagi? Colonel, major, captain, pangkat juga. Datuk Seri, Tan Seri, kopral, sarjan. Ada sarjan ni? Ada. Itu pangkat di dunia ni. Private pangkat juga, jadilah private. Supervisor pangkat lah tu, pengarah pangkat di dunia ni. Tetapi di akhirat nanti lagi hebat pangkatnya. Bintang pun banyak di dunia ni. PJK, AMN, AMP, PPT, lagi apa? RTC lagi, TNB, JKR. Itu pangkat-pangkat di dunia ni. Tapi di akhirat besok pangkatnya apa? Al-muflihun, yang mendapat kemenangan. Al-faizun, yang mendapat kejayaan. Al-abrar, yang sentiasa berbakti. Ashabul yamin, golongan kanan. Esok hendak golongan kanan ke golongan kiri? Kanan, Lagi al-muqarrabin, yang hampir dengan Allah Ta'ala. Al-muttaqin, mereka yang bertakwa. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Jadi kalau hendakkan pangkat, yang pertama mesti beriman. Hati aku beriman lah, kena. Kena beriman. Iman tu bukan kita, pengakuan kita. Nak diiktiraf oleh Allah, kita ni sebagai orang-orang yang beriman. Akidah kena betul. Bila Allah iktiraf kita sebagai orang yang beriman, barulah dapat kejayaan, barulah dapat syurga. Sehingga Allah iktiraf, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi. Nampak? Allah istihab. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Allah istihar kita sebagai hambanya. Kita hendak yang itu. Bila ini pengisiharan dari Allah, dapat apa? Dapat ujungnya apa? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah, ya. Ini pangkat-pangkat di akhirat. Yang pertama kena beriman dulu. Kena faham. Kena kenal Allah tu betul-betul. Bukan setakat tahu Allah tu Tuhan aja, bukan. Bukan setakat tahu Allah tu menjadikan langit dan bumi. Kalau itu Rahmat Sami pun tahu. Acong pun tahu. Tak percaya tanya balik lah. Tanya Cina ada merkit tu. Tanya dia, ini langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Itu gunung siapa bikin? Apa jawabnya? Tuhan Allah bikin lah. Lu mengong. Bengong mananya. Kalau sekali itu tak cukup. Kena faham apa yang dikatakan tauhid rububiyah. Kena faham apa yang dikatakan tauhid uluhiyah. Kena faham apa yang dikatakan tauhid al-asma'. Kena faham apa yang dikatakan tauhid al-sifat.
Nanti kita akan belajar sifatnya insya-Allah ya, sifat 20 tu. Ya, barulah diterima Allah baru, kenalkan Allah baru. Itu orang beriman. Nak beriman bukan beriman dengan Allah aja, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan untung baik, untung jahat datang daripada Allah Ta'ala. 6 rukun iman tu kena beriman betul-betul. Jangan tolak mana-mana pun. 6 rukun iman tu kena kita beriman betul-betul. 100%. Jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada zon. Mesti beriman berapa peratus? 100%. Kalau satu tak beriman macam kafir jadinya. Ya. 6 rukun iman tu kita tolak satu je. Jadi berapa? Kosong. 6 tolak 1 kosong. Ya. Dia mempertikaikan mana ada hari kiamat, doa haja tu kata kosong lah tu. Kafir jadinya. Nah, ya. Dia mempertikaikan mana ada malaikat. Kamu ada tengok malaikat? Boleh ada malaikat je tunjuk. Mana malaikat? Kafir lah tu. Mana-mana rukun iman yang 6 tu yang ditolak jadi kafir lah tu. Ini orang beriman jenis ni. Itu tak cukup lagi tu. Begitu juga beriman dengan Quran. Bukan setakat beriman Quran tu dari Allah Ta'ala. Kena faham apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Kena beriman apa saja yang tertulis dalam Al-Quranul Karim itu. Jangan kita mempertikaikan mana-mana satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga beriman dengan Nabi. Bukan setakat beriman Nabi Muhammad tu Nabi. Kena beriman dengan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia beriman, kemudian diberi pula ilmu. Itu yang kedua ya. Yang kedua dia ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah nombor 1, ilmu ibadah, ilmu apa lagi? Akhlak, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Bila cukup ilmu, maka Allah angkat tinggi darjatnya. Itu kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu. Diangkat Allah bagi orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Dan juga yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Tinggi darjatnya. Berapa darjat? Tak disebut berapa darjat. Tapi ulama-ulama mentafsirkan berapa darjat. Di antaranya kata Ibnu Abbas 700 darjat. 700 kali ganda pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang tak ada ilmu. Dalam dunia ni ada berapa pangkat? Antara private nak pergi general berapa? Ada 700? Ada ke 700? Berapa? Habis-habis 20 je. Ya tak? Tapi ini 700 darjat diangkat orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Sebab itu kita kena cari ilmu tu. Itu banyak hadis-hadis yang menyarankan kita supaya mencari ilmu. Menyuruh kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Tuntutlah kamu ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Banyak lagi lah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, kata Nabi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap lelaki muslim dan juga perempuan muslimah. Banyaklah yang nyuruh kita menuntut ilmu tu ya. Supaya apa? Supaya tinggi pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas 700 kali ganda. Nampak? Dan salah apa namanya? Antara dua pangkat tu, antara satu pangkat dan satu pangkat yang lain, jaraknya seluas langit dan bumi. Jauh ke dekat tu? Seluas langit dan bumi. Ini dia beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Sebab itu kita kena menuntut ilmu, kena ada ilmu. Ada ilmu. Nak ada ilmu kena ngaji. Kalau tak ngaji mana datang ilmu? Tak siap nak ngaji. Bila nak dapat ilmu? Itu kadang-kadang umur dah 70 macam Quran tak reti lagi. Kenapa tak reti lagi? Pasal tak nak ngaji. Orang ngaji Quran dia tak nak.
Itu dah umur 70 tak reti lagi. Apa namanya ikhfa, apa nama idgham, apa nama iqlab, tak reti lagi. Itu yang kadang-kadang baca ya Allah. Pasal tak ada ilmu. Itu baru ilmu Quran. Ilmu hadis, ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian apa dia? Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, minkum daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu. Siapa yang dapat ilmu akan beberapa darjat, ada pangkat, ada beberapa darjat, beberapa kategori. Akan dia beberapa pangkat yang tinggi. Itu bukan tangkai dia, tangan kapia dengan baca tangkai pula, tinggi. Tulis tu Rumi atas tu. Dan kata Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Abbas tu pak saudara Nabi. Lebih terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, lebih terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Orang nama Abdullah ni banyak dipanggil Ibnu. Abdullah bin Umar dipanggil apa? Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Banyak ilmu-ilmu. Ibnu Hajar, ada juga nama-nama sahabat dulu ya. Apa kata dia? Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi sab'ami'ati darajah ma bainad darajataini masirata khamsami'ati am. Artinya bagi segala ulama itu, orang yang alim tu, orang yang banyak ilmu tu, kalau seorang panggil alim, kalau banyak ulama. Berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu seorang katanya ulama, dia tu ulama kata. Padahal ulama tu patutnya ramai. Dia tu jamak kepada alim. Kalau seorang dipanggil al-alim, kalau ramai dipanggil ulamaun. Kalau ramai. Ini alim. Kalau seorang alim, tapi ulama-ulama tu ramai lah tu. Segala ulama itu beberapa pangkat. Bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin. Kalau orang tu beriman aja tapi tak ada ilmu, seorang lagi itu alim, banyak benar ilmunya. Yang banyak ilmu tu ada berapa-berapa pangkat. Ada beberapa darjat pangkatnya. Tinggi benar pangkatnya. Iaitu dengan 700 pangkat. Itu bukan dah tu lah, raw tu. 700 pangkat. Sebab itu saya suruh bawa pen, bawa pensil. Bila baca Hidayatul Salikin ni, kalau Jawi kena bawa pen, bawa pensil. Kalau Rumi tak apalah. 700 pangkat. Dan tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Daripada satu pangkat ke satu pangkat tu 500 tahun perjalanan baru sampai. Dari Lance Corporal kepada Corporal berapa ratus tahun? 500 tahun baru sampai. Dari Corporal ke Sarjan 500 tahun lagi baru sampai. Dari Sarjan ke Sarjan Meja 500 tahun lagi. Dari Sarjan Meja ke atas lagi apa? Sub Inspector 500 tahun lagi. Dari Sub Inspector ke Inspector, ini kalau polis ni, polis tahu lah saya. Berapa tahun? 500 tahun lagi. Dari inspektor kepada ASP 500 tahun lagi dan sebagainya. Kalau sampai KPN berapa tahun? Dari private sampai ke KPN berapa tahun? Inilah tingginya darjatnya orang yang ada ilmu berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Itu untungnya orang ada ilmu tu berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Begitu juga daripada private ke Lance Corporal 500 tahun. Dari Lance Corporal kepada Corporal berapa tahun? 500 tahun. Daripada Corporal ke Sarjan berapa tahun? 500 tahun. Dari Sarjan ke Sarjan Meja berapa tahun? 500 tahun lagi. Dari Sarjan Meja kepada WO2, tahu kan WO2? Warrant Officer 2. 500 tahun lagi. Daripada WO2 pergi ke WO1 berapa? 500 tahun lagi.
Daripada WO1 pergi ke second lieutenant 500 tahun lagi. Dari second lieutenant pergi ke lieutenant 500 tahun. Dari lieutenant kepada apa? Budak tak tahu dia kata. Dari lieutenant pergi apa? Captain. Berapa tahun? 500 tahun. Dari captain kepada major berapa tahun? 500 tahun. Daripada major atas lagi berapa? Kursi ya. Lepas major saya pun tak tahu apa benda ya. Ini dia. 500 tahun punya perjalanan baru sampai dari satu pangkat ke satu pangkat. Atas ndak ke tak ndak. Sekali lagi, ndak ke tak ndak. Atas ya. Selalulah menghayati majlis ilmu. Jangan pilih subuh Ahad aja. Banyak tu. Nampak? Banyak tu majlis-majlis ilmu. Datanglah. Jangan tuak. Ini kadang-kadang sombong berbenuk. Bukan tuan-tuan ni orang lain ya. Udah ada dalam masjid tak siok nihin balik. Ada orang kopi tu. Ada. Sini tak ada tempat lain ya. Sini tak ada. Ada juga. Contohlah. Ada ya. Padahal orang yang ada ilmu tu berbanding dengan orang yang tak ada ilmu, kata Nabi, seperti aku berbanding dengan serendah-rendah golongan kamu, kata Nabi ya. Itu fadilat ilmu. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita baca kitab mana-mana pun, yang pertama mesti menceritakan tentang fadilat ilmu ya. Tengok Nabi ketika nak Isra', apa dia buat? Apa dia buat Tuhan kepada Nabi? Dibelah dada dulu. Lepas itu dimasukkan apa? Dimasukkan iman, dimasukkan ilmu. Dua-dua tu dimasuk sekali, iman dan ilmu. Lepas tu baru ditutup balik dada tu. Baru dia bawa dia berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Nampak tu? Diisi dada dengan ilmu dulu. Itu pentingnya ilmu. Sebab itu kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah kamu ilmu walaupun sampai ke negeri China. Hari ni tak payah pergi negeri China, Masjid Koping dah ada. Carilah ilmu tu. Begitulah seterusnya ya. Jadi banyaklah menuntut ilmu. Di antara dua pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apa katanya? Sesungguhnya hanya itu sesungguhnya lah. Hanya itu perkataan apa ni? Makna yang sama. Sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu takut ya, tak boleh kata tu baca takat. Takut. Yang takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya itu, iaitu ulama. Jadi ulama yang takutkan Allah Ta'ala. Mengapa ulama takutkan Allah Ta'ala? Kerana dia kenal Allah. Dia tahu Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha hebat, Allah maha sempurna, Allah maha lengkap segala-galanya. Dan Allah datangkan hukum itu mesti kita patuhi. Tak boleh nak dipertikaikan apa saja yang hukum yang Allah datangkan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama saja yang tahu. Dan dia pun ada rasa takut kerana dia kenalkan Allah Taala. Kalau dia ulama tapi tak takutkan Allah, itu bukan ulama. Faham ke ni? Dengar sekali lagi. Kalau dia ulama tapi tak takutkan Allah, dia tak layak dipanggil ulama. Boleh dipanggil dia apa? Ulo dalam semak. Ulama tak layak. Dia kriteria dia mesti takutkan Allah Ta'ala. Kalau ulama pun terlibat dalam riba, itu bukan ulama. Kalau ulama pun terlibat dalam hal-hal yang membawa kezaliman, itu bukan ulama. Kalau ulama pun anti majlis pengajian, itu bukan ulama. Kalau ulama pun anti majlis ilmu, itu bukan ulama. Itu apa? Ulo dalam semak. Ulama mesti takutkan Allah Ta'ala. Tak berani nak meninggalkan apa yang Allah perintah, dan tak berani mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala.
Tak berani dia membuat apa yang Allah larang. Dan tak berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tak berani nak meninggalkan sembahyang. Tak berani nak meninggalkan berjuang di jalan Allah. Tak berani nak meninggalkan puasa Ramadan. Tak berani nak meninggalkan zakat. Tak berani nak meninggalkan haji dan sebagainya. Itu ulama. Yang takutkan Allah hanyalah ulama. Kerana ulama dia tahu bahawa Allah sediakan baginya ada dua, iaitu syurga dan neraka. Kalau dia ulama, dia tahu syurga tu macam mana rupanya, macam mana keadaan dalam syurga tu, nikmatnya macam mana, dan neraka tu macam mana pula, azabnya macam mana, seksanya macam mana, api macam mana, pukulannya macam mana, malaikatnya macam mana yang dalam neraka tu. Dia ulama, dia tahulah. Dia baca Quran. Ada baca dalam Quran, alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallah ma amarahum. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang ganas-ganas. La ya'sunallah, dan mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Allah apa ni? Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Allah suruh balun, apa buat nama? Balun lah. Allah suruh pelupuh, apa buat nama? Pelupuh. Allah suruh bedah, apa buat nama? Bedah. Mana ada kesian-kesian? Dia tak reti nak derhaka, tak reti nak buat lain daripada apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Memang makhluk yang dijadikan Allah taat 100% kepadanya. Itu sebab tukang bedah di neraka tu malaikat. Tahu? Tukang pelupuh di neraka tu malaikat, bukan orang. Kalau orang macam mana kak? Kalau orang jadi tukang pelupuh macam mana? Kalau mat ni lah jadi tukang pelupuh macam. Dia pun dah siap semesti nak melupuh tu. Balon kata Tuhan, dia pun angkat balon. Datang Haji Ibrahim, mat tak kenal ni, tak kenal ni. Oh, siapa ustaz ni? Oh, kau ke ustaz? Ayo. Tak apa lah ustaz seorang. Lepas yang kabar orang lain tak ustaz seorang je kata. Itu kalau orang, ke dah. Tapi kalau malaikat suruh balon lah, suruh pelupuh lah. Begitu juga tukang-tukang bagi nikmat-nikmat syurga mesti malaikat. Tak boleh orang. Kalau orang macam, kalau orang tukang bagi nikmat syurga macam mana? Dia dululah. Kalau Haji Rahman ni, kata Allah, wahai Haji Rahman, ini bidadari ada 500,000 orang, kamu bagilah pada orang-orang ahli syurga ni. Apa macam? Macam? Dia dululah. Dia dulu dah habis semua tu, baru dibaginya tak apa, baru dibaginya Haji Ibrahim, baru dibagi Haji Ibrahim ni ke dah. Itu manusia. Tapi malaikat dia tak ada kepentingan. Dia tak ada guna syurga tu bagi dia. Dia makan ke dah? Dia minum ke dah? Dia lelaki ke bukan? Dia perempuan ke bukan? Dia tak ada apa kepentingan. Dia nak emas ke? Dia nak belian ke? Dia nak rumah ke? Dia nak kenderaan ke? Dia apa tak nak. Itu sebab dia tu yang menjaga syurga, yang mengagih-agihkan nikmat syurga. Ini dia tuan-tuan ya. Baik. Kemudian apa kata di pengarang kitab lagi ya? Dan setengah daripada beberapa hadis itu, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi ya. Ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Anbiya itu nabi-nabi. Kalau seorang nabi, kalau ramai anbiya. Ulama lah yang menjadi, yang mewarisi sifat-sifat nabi. Sebab itu ulama hari ini nabi dah tak ada. Jadi apa kerja ulama? Kerja nabi lah dia buat. Menyampaikan ilmu kepada masyarakat, menjadi contoh kepada masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Itu kerja ulama lah. Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, lebih-lebih Nabi Muhammad dah tak ada. Jadi ulama lah gantinya. Sebab apa-apa masalah sekarang ni tanya ulama.
Apa-apa aja masalah. Mereka lah menjadi pengganti Nabi. Sebab itu ulama ni dia diberi amanah dengan ilmunya, dia digunakan ilmu itu di jalan yang diredai oleh Allah Taala. Jangan ada kepentingan lain daripada memberi ilmu kepada masyarakat. Kadang-kadang ada orang silap anggap kepada ulama-ulama. Sampai ada yang nulis dalam Facebook saya tahu. Tulis nama apa? Al ulama'u warasatul envelope katanya. Tulis pun tak betul. Dia kata al ulama'u warisatul, dia wari, patutnya wara, dia tak warisatul envelope katanya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau dia ulama dia bukan kerana envelope. Try lah sekali tu saya bagi macam. Bulan depan datang ke tak? Jadi itu kalau ada itu bonus, bukannya wajib. Ada lah, tak ada tak lah. Sebab itu dia pewaris Nabi. Nabi dulu ada ke nak kira allowance perjalanan ada? Ada. Allowance hotel ada? Allowance makan ada? Tak ada. Sahabat-sahabat pun begitu juga. Para ulama dulu pun begitu juga. Mereka betul-betul berjuang semata-mata kerana Allah. Dulu-dulu dia mengajar bukan ada imbuhan apa-apa. Itu tu guru kita dululah. Mana ada imbuhan apa-apa? Tuan Haji Hasan Sungai Etik tu. Kenal ke tak? Tak kenal, dah meninggal dah. Itu untuk guru saya mula-mula dululah. Saya datang kopeng dia ngajar dulu. Tak kenal Tuan Haji Hasan? Di masjid tu ngajar. Sungai Etik. Allah, dia ni bukan orang Sungai Etik ke mana? Tak ada, bukan kopeng ke mana? Tak orang ngaji lah tu. Itulah dia ulama-ulama dulu. Mereka ngajar tu percuma aja. Kalau ada orang nak bagilah. Dia terimalah, dia tak. Tuan Jeluk kenal? Tuan Jeluk. Ada dia minta, kamu mesti bagi aku 200, kalau tak aku tak siap datang. Ada? Dia pewaris Nabi, dia menyampaikan ilmu. Begitu lagi, mana lagi? Tutup guru dulu. Tuan Haji Husin daripada Manja itu datang kemari. Dia guru pelawat dulu. Tak kenal? Tak kenal pula. Itu dia. Ulama-ulama dulu. Mana ada cerita pasal kewangan? Tak ada cerita, tak ada kepentingan. Kalau tidak, itu bukan ulama namanya. Itu apa tadi? Ulo dalam semak. Dia pewaris Nabi. Itu sebab ulama, ada ke pernah tengok ulama pakai seluar pendek? Ada ke? Main bola pakai seluar pendek ada? Sebelum jadi ulama ada lah. Bila dah jadi ulama tak ada dah. Ada ke pernah dia mencuri? Ada kau nak demo rasuah? Kalau dia ulama itu dia tuan. Kemudian apa lagi kata Nabi? Kata selain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'minul alim allazi nahtija ilaihi nafa'a wa inistaghna anhu aghna nafsah. Artinya bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu iaitu mukmin yang ada ilmu, yang alim tu bukan ilmu tu. Patutnya ain alif lam mim. Mukmin yang alim yang afdal dikehendaki orang. Kepadanya nescaya memberi manfaat ia akan dia, dan jikalau dikayakan daripadanya nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Maksudnya apa nanti saya uraikan insya-Allah. Yang ini jikalau orang terkaya daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang lain. Dan sabda Nabi. Ulama itu apa? Yang paling afdal di antara manusia ialah ulama. Itu orang yang paling afdal. Di sisi Allah pun afdal, di sisi manusia pun afdal. Kalau dia ulama, dia digunakan dia orang ada. Digunakan dia orang ada. Kalau dia alim, digunakan dia orang ada. Kalau nak sembahyang dipanggil siapa jadi imam? Orang yang alim lah, orang yang reti baca Quran baru boleh jadi imam. Kalau Fatihah pun tak betul, tak kau orang nanti dia jadi imam.
Tuan-tuan, kalau Fatihah pun tak betul, tak korang melantik dia jadi imam. Ya. Mesti alim, itu alim dah tu. Tok imam kita ni alim belakang lah ni. Ya. Sebab itu kita confident dengan dia jadi imam. Ya tak? Tak ada komplain pun. Kalau tak alim, tak layak jadi imam pun. Dia nak jadi alim, dia nak alim ya. Itu yang pertama. Jadi itu orang yang paling afdal. Nak ngajar ni mesti nak tahu. Kalau tak tahu, kalau tak ngajar entah. Macam nak ngajar? Mesti nak ada ilmunya. Kalau macam Jawi pun tak tahu macam mana? Macam Quran pun tak tahu macam mana? Jadi mesti ada alim, mesti ada ilmu ya. Kemudian apa? Dia ni iaitu mukmin yang alim, yang afdal dikehendaki orang kepadanya. Orang ndakkan dia. Kalau nak kenuri lah, nak suruh baca doa, siapa tukang baca doa? Siapa tukang baca doa? Orang yang alim lah. Kalau alim Batam pun tak reti. Ya. Kalau alim Batam pun tak reti, tak korang ajaknya. Orang ajak juga lah untuk makan aja dah. Ya. Kalau tak datang, orang alim tu katakanlah tu imam kita dia diajak, dia tak datang. Tunggu. Apa buat orang? Orang turut dia. Tu imam, orang dah nunggu ni katanya. Ya. Tapi kalau dia apa tak tahu, dia tak datang, tak peduli dia orang lantaklah. Dia ada hal lah tu katanya. Ya tak? Betul tak cakap saya ni? Tu banyak ilmu lah, pandai macam doa udah tu, jenuh makan pulut peri. Ya ke dah. Jenuh makan apa bihun peri. Ya ke dah. Jenuh makan mi goreng peri. Ya dah. Itu dia. Dia tengok apa bidangnya. Orang menggunakan dia. Kalau kenuri orang tak kan orang yang kerti macam doa. Kalau dia sakit tak kan orang yang kerti nyampi. Ya tak? Macam mana? Dia kerti nyampi. Walaupun dia pun sakit tapi orang gunakan dia juga. Ya tak? Betul ke tak? Ya. Begitulah. Dia ni orang yang ada ilmu tu digunakan oleh orang. Dia ada keperluan kepada masyarakat. Masyarakat hendakkan dia. Pandai macam doa, hendakkan dia macam doa. Pandai nyampi, hendakkan dia nyampi. Pandai jadi imam, hendakkan dia jadi imam. Kalau ada jenazah, nak sembahyang jenazah, siapa nak jadi imamnya? Orang alim lah. Orang yang ada ilmu. Kalau tak macam mana? Tampaknya rokok, sujud, tidak macam. Tak ada ilmu. Inilah dia tuan-tuan ya. Itu afdalnya kata Nabi. Iaitu apa? Daripada mana manusia dia yang paling afdal. Dikehendaki orang ndakkan dia. Nescaya memberi manfaat ia akan dia. Dia memberi manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Orang nak gunakan dia, orang nak pakai dia, orang nak minta tolong dengan dia supaya dia sungguh-sungguh dapat membantu masyarakat kelilingnya. Kemudian begitu juga jikalau dikayakan daripadanya, nescaya mengkayakan dia akan dirinya. Artinya dia tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada orang lain. Ya. Ada pun nak tengok ulama melepik sagu. Ya, tuan-tuan, ada kalau nak tengok ulama mawak tepurung duduk tepi jalan. Tolong kami, bantu kami ulama melepik sagu. Ada? Ada kan? Mana ada ya? Kalau dia ulama mesti kehidupannya apa? Senang. Allah bagi dia Allah bagi dia dunia. Sedangkan dia bukan kerana dunia, tapi dunia itu sendiri datang dengan sendiri. Ya, ke tak cakap saya? Ada pun nak tengok ulama yang minta sedekah? Tak ada. Tengok ulama-ulama yang ada dalam negara kita ni. Ya? Mana rupanya? Kaya-raya tahu. Paling korangnya Mercedes, nak nampak? Bukanlah kaya benar, tapi itu belum ulama lagi tu. Itu belum ulama betul-betul lagi. Ulama yang betul-betul tu, ya Allah ya. Baru nasi lemak aja. Bukan ulama. Nampak tak? Ya? Tengok depo tu. Ulama-ulama yang ada depo tu.
Ustaz Zulkarnain Ibrahim, apa pakaiannya? Ustaz Fakaruddin Datuk Haji Ghazali, apa pakaiannya? Ya. Rumah dia macam mana? Pondok dengar doyan ke rumahnya? Ya. Tengok Datuk Ishak Bahrom, Allah yarhamnya. Datuk Ismail Qamus. Ya. Lagi apa? Datuk Harun Din. Itu semua ulama-ulama besar begitu. Ya. Lagi siapa? Tuan Ibrahim, Tuan Man. Pensyarah dulu tu. Ulama ya. Karena dia ada ilmu ya. Itu dia bezanya. Jadi dia tidak perlu kepada orang lain, tidak perlu orang lain nak minta sedekah, tak ada. Karena mereka itu kehidupan dia memang Allah bantu. Kenapa? Karena mereka itu ada rezeki dari sumber-sumber yang tak tahu dari mana datangnya. Ada je Tuhan bagi rezeki, tahu? Kenapa mereka itu ulama? Bila ulama dia mesti bertakwa. Bila bertakwa, rezekinya tak payah dicari-cari. Allah bagi rezeki. Dia makan gaji dengan Allah. Tak payah beria-beria benar. Kerana Allah jamin. Adalah Allah jamin untuk orang takwa ni? Ada tak Allah jamin bagi orang yang bertakwa? Ada. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat apa keluar ni? Ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, syarat takwa, dia akan dapat jalan keluar daripada sebarang masalah yang dihadapinya itu. Apa saja masalah yang dihadapinya, Allah selesaikan masalah dia. Masalah diri dia, masalah keluarga dia, masalah anak-anak dia, Allah selesaikan. Masalah rumah tangga dia, Allah selesaikan. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki. Tak payah takwa benar-benar. Rajin sembahyang subuh pagi Ahad lah. Jadilah. Ada tak rezeki lepas ini kan? Ada ke tak ada? Dah nunggu je luar tu nampak? Belum takwa benar-benar lagi. Baru rajin sembahyang subuh berjemaah di masjid ini pada tiap-tiap bulan pada hari Ahad yang pertama. Sudah ada rezeki Tuhan bagi. Kita pun tak tahu dari mana sumbernya pun. Ada je bagi Tuhan rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa menyerah diri dia kepada Allah, cukuplah Allah itu baginya. Dia tak perlu pada yang lain. Allah ada dah Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan apa saja kehajat dia, apa saja kehendak dia, Allah sampaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kerana Allah itu dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Ini ayat namanya ayat 1000 dinar. Amalkan ayat ini tiap-tiap pagi, tiap-tiap subuh. Hafallah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini banyak orang dia beli aja poster tu letak di kedai. Ada orang kau itu belinya poster tu letak kat kedainya biar laku katanya. Biar lari katanya, biar orang datang. Betul tu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya kita nak amalkan. Mesti menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, automatik Allah bagi rezeki. Jangan takut. Ada rezeki bagi Tuhan. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tu apa? Bertakwa tu apa artinya? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Sekali lagi, apa arti takwa? Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa lah tu. Senang ke susah? Senang ke susah nak jadi orang bertakwa? Senang. Amat. Senang ke susah? Senang tak mengangguk? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang?
Nyebutnya, muatnya belum tahu. Kalau senang penuh masjid ni, bukan ramai ni yang datang, penuh tak muat. Kalau ia senang. Pasal susah lah tu, nak bangkit susah, nak berjalan susah, ngantuk lagi, letih lagi, malam tadi lambat pula baliknya, malam tadi lambat pula tidurnya, tengok apa, tengok Maharaja lawak lah dulu, itu payah nak bangkit tu. Ini dia. Jadi kita kena jadi orang yang bertakwa. Allah selesaikan masalah dia, dan bertawakallah kepada Allah Ta'ala, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Apa saja biar Allah yang menentukan segala-galanya. Baik, sambung sikit lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilm. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah. Nubuwah tu pangkat nabi-nabi lah ya. Yang lebih hampir manusia kepada pangkat nubuwah, iaitu pangkat nabi-nabi, iaitu ahli ilmu. Orang ahli ilmu dia dapat berbagai-bagai keistimewaan berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Ya ke tak? Tak usah banyak ilmu, sikit jadilah. Tahu ngajar aja. Tengok berbeza dengan orang yang tahu ngajar dengan orang yang tak tahu ngajar. Ada beza tak? Orang tahu ngajar ada meja, lagi ada mikrofon, lagi ada air, nampak? Nak minum ada air. Lepas tukang? Lepas tukang apa? Lepas tukang apa? Datang aja dia nyuai envelope tu. Ya? Nerongin dia jangan nerimanya. Saya ni praktikal punya orang ya. Tak ada kulit-kulit, tak ada simpan-simpan, lantak kabur aja. Ada beza tak dengan orang yang tak ada ilmu? Ada beza, itu dia. Itu dia, ya. Iaitu pangkat nubuah, pangkat kenabian. Ya, nak merasa pangkat kenabian. Jadi nak ada ilmu lah. Kita minta aja, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Berdoa aja komen hebat. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Tapi ngaji tak siur, dapat ke? Ya. Nak minta bersama dengan Nabi, dia tak tahu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi tak nak. Dia tak tahu, tak ada ilmu. Ngaji tak siur, mana dapat? Kalau dia ada ilmu, dia tahulah apa yang menjadi sunnah Nabi, dia akan amalkan sunnah Nabi itu. Dia apa yang dikatakan bid'ah, dia akan hindarkan diri dia daripada membuat sesuatu yang bid'ah. Ya. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Itu pentingnya orang ada ilmu berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu iaitu anbiya, kemudian maka ulama, kemudian maka syuhada. Di akhirat besok ada 3 golongan sahaja yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Apa arti syafaat? Apa arti syafaat? Pertolongan, bantuan. Ya? Ada 3 golongan aja. Yang pertama nabi-nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Syuhada tu bang? Orang yang mati syahid. Bermakna ulama tu lebih tinggi pangkatnya daripada syuhada. Dia lebih dulu diberi keutamaan daripada syuhada. Padahal syuhada tu berperang tau, mati syahid. Ulama tak ada perang pun, tapi dia lebih tinggi pangkatnya daripada syuhada, kerana dia ulama. Dia boleh memberi syafaat selepas Nabi. Nombor 1 Nabi lah. Dan Nabi-Nabi pula di antara yang paling utama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke berarti syafaat ni? Esok orang di padang mahsyar besok mengelupa. Ngapa mengelupa? Panas. Ngapa panas? Matahari sejengkal dari kepala. Ya. Bukannya setahun 2 tau. Berjuta-juta tahun mengelupa. Hujan tak ada, panas tak apa, panas kuat. Kemudian peluh pula tu,
Ada peluhat mata kaki, ada peluhat betih, ada peluhat lutut, ada peluhat paha, ada peluhat pinggang, ada peluhat dada, ada peluhat hidung. Apa hidung pun ada. Ya, menderita di alam mahsyar nanti. Ya, kecuali orang yang dapat naungan arasy. Itu lain. Ya. Tidak kata nak naungan arasy. Layakkan diri itu untuk mendapat naungan arasy. Ya. Jadi mengelejatlah cerita orang naungan arasy akan datang cerita. Ya. Mengelejat di tengah-tengah panas tu, merayu-rayu nak dapat pertolongan. Mula-mula kita jumpa Nabi Adam. Tok kita Nabi Adam tau. Kata Nabi Adam, minta maaf lah, aku tak boleh nak nolong kau meh. Aku malu nak jumpa dengan Tuhan. Jawabnya nafsi-nafsi. Lepas jumpa dengan Nabi Adam, kita jumpa pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, aku malu nak jumpa dengan Tuhan, kerana dulu aku pernah mendoakan kaum aku, ya, supaya ditimpa bala. Kamu mintalah pada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim pun, aku minta maaf lah, aku tak berani nak jumpa dengan Allah. Malu aku nak jumpa dengan Allah. Kerana aku pernah buat teknik seolah-olah aku nipu. Sebenarnya aku tak nipu. Ada cerita lah ni ya. Malas cerita. Udah. Nak cerita akan datang cerita. Minta kepada Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun kata, aku malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Aku dulu numbuk tentera Firaun mati. Sekali tumbuk mati tau Nabi Musa. Punyalah handai Nabi Musa tu. Penumbuk sulung mati tau. Ada guru silat ni. Yang numbuk sekali tumbuk mati ada. Ya. Mike Tyson ada. Ada numbuk mati? Mana ada. Ngigit telinga dak dia mati. Itu Nabi Musa. Katanya jumpalah dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun kata, nafsi-nafsi, minta maaf lah, aku tak boleh tolong kamu, kata. Kerana umat aku mengatakan aku ni anak Tuhan. Kata Nabi Isa, jumpalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu Nabi Muhammad lah minta syafaat daripada Allah Ta'ala. Maka kita ni jadi orang apa? Umat yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang pertama disyafaat oleh Nabi Muhammad, ya. Dapat hisab yang pertama. Patutnya gila kita bila? Kita ni umat akhir ke umat awal? Umat akhir, patut giliran kita last lah. Tapi kita menjadi orang yang pertama dihisab. Kita potong queue tau. Kita potong queue Nabi Ibrahim, queue umat Nabi Isa, queue umat Nabi Musa, queue umat Nabi Shu'aib, semua ke belakang. Kita dulu dihisab. Itu dia kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Muhammad sudah habis dia bagi syafaat, ulama pula. Ulama boleh bagi syafaat. Ada seorang dia patut masuk neraka. Kata Allah tanya, kamu ni ada tak pernah makan semeja dengan ulama? Kata. Jawabnya tak ada. Aku getikkan ulama, kata. Nama kamu ada tak serupa dengan nama ulama? Tak ada. Nama aku Sidi Oraza. Mana ada ulama nama Sidi Oraza? Tak ada, kata. Kamu ada tak sekampung dengan ulama? Tak ada, kata. Ulama tu duduk di Kota Baru, aku duduk di Kampung, kata. Kemudian lah ditanya lagi, adakah nama kamu serupa dengan nama ulama? Nama dah tadi, ya. Kemudian tanya lagi, adakah kamu itu kawan yang kasihkan ulama? Ada tak kamu tu kawan yang kasihkan ulama? Jawabnya yang itu ada lah. Ada, saya berkawan dengan Tapa. Tapa tu kasihkan ulama, kata. Dia selalu jemput ulama datang ke masjid ni, katanya. Aku berkawan dengan dia, kata. Dengan ulama tidak, aku tak nak dengar ulama tu pun, kata. Tapi aku kawan dengan dia. Oleh kerana kamu berkawan dengan orang yang kasihkan ulama, maka kamu diberi syafaat. Dapatlah kamu masuk syurga. Itu dia hebatnya. Apa nama? Utamanya ulama tu berbanding dengan orang lain. Ya. Berkawan aja dapat. Bukannya dia jadi ulama, dia berkawan dengan orang yang
kasihkan ulama pun dapat syafaat. Ni. Sebab itu tuan-tuan, ulama jangan dihina-hina. Hari ni ramai orang menghina ulama, tahu? Sampai ngencin gambar ulama pun ada. Tambah dekat pilihan raya ni tu. Cukup banyak je orang menghina ulama. Beginilah. Saya tak nak sebut nama, ada sebut nama kan sensitif pula. Tapi itu yang berlaku. Nanti di akhirat kita berharap untuk dapat syafaat daripada para ulama. Kemudian baru syuhada, orang yang mati syahid. Seperti Syekh Yasin. Tahu Syekh Yasin? Dia mati syahid, orang buta ya. Orang Arab yang buta tu Syekh Yasin. Lagi seperti mana? Seperti Dr. Aziz Rantisi dibom oleh orang Israel tu. Jenis-jenis itulah yang boleh memberi syafaat. Okey, ini dia ulama ya. Senya, itu bukan sat tu ya. Sinta ya. Nya tu, sinya tu senya, bukan sannya. Senya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu iaitu anbiya. Anbiya tu apa? Nabi-nabi. Kemudian maka ulama. Maka syuhada. Itu ada 3 golongan yang boleh memberi syafaat. Yang lain tak boleh Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Any problems?